Dikelilingi dengan laut dan sungai, Terengganu terkenal dengan kewujudan haiwan bercengkerang seperti penyu, kura-kura, tuntung laut dan sungai. Namun masa depan haiwan-haiwan terutamanya tuntung sungai diambang kepupusan kerana habitat semula jadi kini semakin terancam berikutan kepesatan pembangunan yang tidak terkawal. Pegang, dua sayang. Menyedari hal ini akan menyumbang kepada kehilangan tuntung itu, lahir seorang individu berjiwa murni yang memperjuangkan hak spesies reptilia ini untuk kelangsungan kewujudannya. Hari ini kita akan buat pelepasan tutul yang mana yang kita dah hak pera dah ni dalam mungkin dalam hak yang besar sikit yang matang lah, lebih kurang dalam umur dia dalam 2 tahun atau 3 tahun kita akan lepas ke sungai ni hari ni mungkin dalam 10 atau 15 ekor. Benda ni hak kita pera. Kita mesti sayang benda-benda kan tak? Lepas tu akan datang kalau kita lepas dia mati pun apa guna kita lepas banyak-banyak pun tak? Tapi sekarang kita panggil dia orang lepas ni orang tahu dah. Oh, tutul gini-gini. Budak-budak akan tahu akan datang. Satu, dua, tiga. Okey. Laju. Baba dia. Bye-bye. Laju. Tidak mengambil enteng akan hal kepupusan reptilia itu, Persatuan Badan Bukan Kerajaan Turtle Conservation Society mengambil inisiatif mengadakan aktiviti melepaskan anak tuntung bersama segelintir kanak-kanak di tebing Sungai Pasir Gajah Kemaman untuk memupuk rasa tanggungjawab dan kasih kepada haiwan ini dalam kalangan generasi muda. Terletak 130 km dari Pasir Gajah Kemaman, Pusat Konservasi Hidupan Liar Bukit Paloh, Kuala Berang, Terengganu juga menjadi antara tempat yang memelihara tuntung sungai. Kuala Berang terkenal dengan hidupan sungai berkenaan kerana kuantiti ia yang naik untuk bertelur di pesisir sungai daerah ini lebih tinggi berbanding dengan kawasan lain di negeri Darul Iman. Sekali pandang, susuk fizikalnya agak mirip dengan penyu. Namun, saiz tuntung lebih kecil. Memelihara melebihi 2,000 ekor tuntung sungai, kesemua haiwan yang kian terancam di sini dijaga dengan pantauan yang rapi. Namun langkah menetapkan haiwan-haiwan di pusat konservasi ada risiko, antaranya haiwan mudah dijangkiti cacing dan masalah kekurangan zat makanan semula jadi. Roziki Abdul Latif antara pegawai veterina yang ditugaskan untuk memantau status kesihatan dan merawat haiwan liar. Suntikan vitamin dan ubat cacing diberi setiap 4 bulan. Di dalam kolam kurungan, makanan yang kita bagi adalah makanan-makanan yang terhad. Kalau pellet je. Kalau tuntung, kalau kangkung ataupun sayuran yang kita baginya. Jadi kecacingan tadi daripada sumber-sumber inilah, sama sumber daripada luar. Daripada sayur-sayuran yang kita bagi. Untuk mengatasi masalah kecacingan tadi, kita perlu kepada ubat-ubatan lah. Dan satu lagi, mineral. Keperluan mineral semula jadi ni. Sama ada dari segi kalsium ataupun vitamin-vitamin. Kita perlu bagikan sebagai tambahan. Kalau di habitat asal, dia tahu dah dia apa yang dia makan, apa yang dia cari adalah semula jadi, dah complete balance untuk keperluan tubuh dia. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Pihak perhilitan di Pusat Konservasi Hidupan Liar Kuala Berang sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal menimpa ke atas tuntung sungai di sini. Walaupun rekod sebelum ini menunjukkan kecacingan bukan penyebab kematian, ubat cacing akan diberikan buat kesemua reptilia ini yang berusia melebihi 1 tahun. Dia tunggu kecil. Dia jaga. Dia gerak-gerak apa? Tuntung yang telah diberikan suntikan akan ditembalikkan bagi memudahkan pengecaman dilakukan. Faktor kebersihan di pusat konservasi juga diberi keutamaan kerana berbeza dengan habitat semula jadi,
Air yang terkumpul dan bercampur dengan tinja tuntung akan menghasilkan lumut jika tidak kerap dibersihkan. Ekoran itu, ia akan dibersihkan 2 kali sehari. Cara pembersihan hanyalah dengan memberus lantai kolam tanpa menggunakan sebarang pencuci bahan kimia untuk mengelakkan daripada ia keracunan. Daripada pemerhatian kasar kita lah. Jadi pekerja tu yang paling rapat sekali dengan tuntung sebab tiap-tiap hari ataupun 2 hari sekali dia akan cuci kandang, dia akan nampaklah kesan-kesan pada badan ataupun cengkerang tuntung tu ada kesan-kesan fungus. Jadi daripada situ kita terus buat rawatan susulan sama ada 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kita taruh garam, larutan garam. Walau sudah tiada kes kulat yang didapati beberapa tahun terdekat, garam akan sentiasa dilarutkan dalam air tapungan kolam jagaan tuntung setiap kali selesai proses pembersihan kolam. Makanan utama hidupan liar air tawar ini adalah anak ikan, tumbuh-tumbuhan dan sayuran. Selain menyediakan pelet ikan sebagai makanan utama, setiap hari 4 kg makanan berserat seperti pisang dan sayuran diberikan kepada 50 ekor tuntung sungai dewasa. Bagi anak yang berusia kurang setahun pula, hanya pelet ikan yang akan disediakan. Di pusat konservasi ini, tuntung sungai yang sudah matang akan dipasang dengan microchip sebagai langkah memudahkan pihak perilitan mengesan data kehidupannya apabila dilepaskan ke habitat asal kelak. Teknologi itu berfungsi sebagai pengenalan kepada kesemua hidupan air tawar itu di sini. Okey, nombor nampak. Di kolam asuhan ini menempatkan anak-anak hidupan air tawar dalam lingkungan umur setahun ke bawah. Ia berperanan melindungi reptilia muda yang masih belum matang dan berdikari daripada ancaman haiwan pemangsa seperti biawak. Kolam asuhan akan diberi perhatian yang lebih berbanding dengan kolam lain kerana di peringkat usia ini, kadar peratusan mortaliti anak tuntung sungai lebih tinggi. Ketika mentari melabuhkan tirai, belum masanya bagi penyelamat haiwan air tawar itu hanyut dalam mimpi indah. Ada misi yang lebih penting yang harus mereka laksanakan. Jam 10 malam, petugas perhilitan dan orang kampung yang diupah untuk mencari telur tuntung di persisiran Sungai Terengganu bersiap sedia untuk memulakan tugasan mereka. Muhammad Rusdan Awang, 46 tahun atau lebih mesra disapa sebagai muda ini, sudah hampir 10 tahun berkecimpung dalam kerja-kerja mencari telur tuntung di pesisiran Sungai Kampung Lembah Temir. Namun usaha ini tidak semudah yang disangka. Cahaya adalah pantang larang terbesar ketika aktiviti mencari tuntung yang sedang bertelur. Walaupun hanya sedikit gangguan cahaya, dibimbangi boleh melesapkannya dari kawasan yang berpotensi untuk bertelur. Hanya individu yang mempunyai kepakaran melihat dalam gelita sahaja yang boleh melaksanakan tugas ini. Ketika ibu tuntung sungai berjaya dijumpai, muda harus mendekatinya dengan penuh berhati-hati bagi mengelakkan haiwan bercengkerang itu menghidu kehadirannya. Payah dah nak gali balik ni. Lepas tu kita tambah kalau wangi sangat pun tambah juga sebab dia bau, dia macam gebau kan. Dia cahaya dengan bau dia. Cakap tak dengar tak apa. Kita cakap gini pun dia tak ada masalah. Tapi kalau cahaya dengan bau tu macam dia ria dia tu lain sikit. Tu je tak masalah lain dak. Lapu-lapu tu telefon apa ni tak boleh. Kita tak mau dia kejut kita tutup dulu. Kita rapok dia tak rapok kita. Kalau kita pasang lapu,
Dia dah jauh orang nampak. Jadi sia-sialah kita tunggu. Biasanya telur tuntung sungai akan diperolehi daripada kawasan pasir yang diwartakan oleh Jabatan Perkhidmatan Terengganu. Antaranya Sungai Kampung Lembah Tembir dan Kampung Lubuk Kawah yang berkeluasan 1 km persegi. Bunyi hentakan badan yang dihasilkan oleh si ibu tuntung sungai menandakan ia sudah selesai bertelur. Juga adalah isyarat buat muda untuk menggali dan mengambil telur. Telur akan disimpan di dalam bekas dengan penuh teliti bagi mengelakkan daripada berlakunya kecacatan. Jika tersalah teknik, peratusan untuk ia menetas dengan sempurna akan berkurangan. Kemudian, data seperti panjang, lebar dan berat tuntung yang dijumpai akan direkodkan. Panjang dada. Panjang. Menurut Jabatan Perkhidmatan Terengganu, rekod berat yang pernah dicatatkan mencecah sehingga 28 kg. Nampakkan timbang juga tu. Okey, tak dah. Okey 17. 17-an. Okey. Menjelang jam 8 pagi, telur yang dikutip dari pesisiran sungai Kampung Lembah Temir pada malam sebelumnya akan dieram di kawasan pengeraman. Telur ni kita collect dari Sungai Terengganu di Pasir Temeng dan proses pengeraman ni mengambil masa dalam masa 85 hari. Selepas menetas kita akan ambil untuk letak dalam kolam asuhan selama 30 hari. Lepas tu baru kita letak dalam kolam yang biasa punya. Kesemua telur tuntung sungai dari ibu yang sama akan dieram di dalam satu lubang dan akan ditandakan mengikut tarikh ia bertelur. Di Kampung Pasir Gajah Kemaman pula, sebuah badan bukan kerajaan yang dikenali dengan nama Turtle Conservation Society (TCS) ditubuhkan oleh Chen Pelfnyo, seorang penyelidik haiwan marin yang berminat dalam memelihara populasi tuntung di Malaysia sejak tahun 2011. Mesra disapa sebagai Mek Tuntung oleh penduduk setempat, Pelf bukan sahaja menumpukan kepada misi menyelamatkan spesies berkenaan. Wanita kelahiran Melaka ini juga menjalinkan hubungan yang akrab dengan orang kampung dan sering melakukan aktiviti kesedaran bersama mereka. Tuntung atau nama saintifiknya Batagor affinis mempunyai jangka hayat sehingga puluhan tahun. Namun, ia sering diancam oleh aktiviti manusia seperti pengambilan telur sebagai makanan dan projek sedut pasir yang mengancam habitat haiwan reptilia ini dan menyebabkan populasinya semakin berkurangan. Bilangan tuntung semakin menjunam, semakin menjatuh sampaikan tuntung ini telah disenaraikan sebagai tuntung air tawar yang dekat nak pupus. Dalam senarai tertinggi 25 spesies tuntung ni di seluruh dunia, mereka bakal pupuslah kalau usaha konservasi tidak dijalankan. Turtle Conservation Society (TCS) juga berfungsi sebagai tempat penyelidikan. Dr. Dahlia Siddiq, antara individu yang melakukan kajian mengenai masalah pertumbuhan kulat di kawasan penetasan telur tuntung sungai di sini. Dipercayai gejala penyebaran parasit ini juga boleh menyumbang kepada faktor yang mengancam pertambahan populasi haiwan itu. Penyebaran kulat di kawasan hatchery ini kita nak kurangkan. Jadi apa kita buat setakat ini, mana sarang-sarang yang mungkin kita dapati terlalu banyak sangat jangkitannya, maknanya telur tuntung tu banyak yang busuk, ada simptom kulat. Jadi yang tu kita akan buat rawatan. Setakat ini pun rawatan kami pun masih dalam kajian. Jadi kita ada tu kita pakai natural product lah. So antaranya macam contoh antara yang kita sedang dalam kajian bersama kumpulan Dr. Pef, kita pakai extraction daun mambu dan juga extraction daripada kunyit.
Itu macam dia memang anti kulat, anti microbes. So setakat ini masih dalam kajian. Yang ni kita buat balik makmal lah. Sampel telur tuntung yang menunjukkan simptom dijangkiti kulat dan pasir di sarang penetasan akan diambil serta dibawa ke makmal untuk dikaji. Mengambil masa anggaran 1 jam dari Pusat Penetasan Telur Tuntung TCS, Universiti Malaysia Terengganu mendapat pengiktirafan sebagai sebuah institusi penyelidikan marine biologi terulung di Malaysia. Dr. Dahlia yang juga pensyarah universiti ini turut melakukan kajian mengenai kulat pada kawasan penetasan telur tuntung. Sampel pasir yang dijangkiti kulat akan melalui proses pencairan bersiri dan akan dibiarkan di dalam pinggan PDA untuk kulat mengalami proses pertumbuhan. Ia bagi memperolehi koloni kulat. Kita akan letak kutu yang kita kaca tadi dan kita biak dia selama 3 hari hingga ke 7 hari. Dan ini antara kulat yang telah kita grow, kita tumbuhkan selama lebih daripada 7 hari. Dr. Dahlia yang sudah terbabit dalam kajian mengenai kulat sejak tahun 2008 kini menumpukan seluruh perhatiannya menyelesaikan masalah pembiakan kulat di kawasan penetasan tuntung dan penyu. Setakat ini, proses kajian mendapati kulat jenis Fusarium yang menjangkiti kawasan penetasan reptilia ini masih terkawal. Namun, ia mampu membantutkan kadar tuntung sungai yang bakal menetas. Ia perlu diatasi sebelum gejala ini merebak di luar kawalan. Dia memang asal tanah. Dia memang kita kata soil born. Lahirnya di dalam tanah itulah. Jadi kulat-kulat ini memang kebanyakannya dah ada laporan pada tanaman, tumbuh-tumbuhan lah jangkitan. Dan kini kita dapati kulat seperti yang kita identifikasi Fusarium spesies ni, dia mula merebak di kawasan-kawasan sarang hatchery seperti tuntung dan juga penyu. Selain perhilitan, TCS juga antara pihak yang menggunakan teknologi microchip untuk proses pengenalan setiap tuntung sungai yang dipelihara di sini. Ini nombor dia. Memandangkan mereka ada nombor microchip ini, kami buatkan program anak angkat tuntung yang membolehkan orang ramai membuat derma kepada persatuan tuntung kami, dan dengan cara anak angkat seekor tuntung ni mereka boleh membantu dalam usaha konservasi yang kami jalankan. Hari ini beberapa anak tuntung sungai akan dilepaskan ke rumah asal mereka. Duduk sini. Wazil Mahat, 57 tahun, yang aktif menjadi sukarelawan dalam projek konservasi tuntung bersama TCS bertanggungjawab membantu dalam proses pelepasan anak reptilia bercengkeram ini. Norma menjual telur tuntung untuk dimakan dalam kalangan penduduk kampung menjadikan populasinya yang naik ke pesisiran Sungai Kampung Gajah untuk bertelur semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Pasal kita tengok sekarang ni, ibu yang naik kat sungai pun, yang naik kat pasir setiap malam pun makin kurang, bukan macam dulu dah. Kalau dulu, Sungai Pasir Gajah ni, tiap betul pasir tu, tiap pasir ada tu ada ibu naik telur. Tapi sekarang ni kita boleh pilih berapa yang ada pasir yang ibu naik bertelur. Kalau dulu ni pasir yang kita lepas ni, kalau dulu banyak. Tapi sekarang tahun ni satu ekor je ada naik sini. Gila tak gerok. Yang ni lagi. Aktiviti pelepasan tuntung sungai yang membabitkan generasi muda bukan sahaja memberi pengalaman bermakna buat mereka. Ia juga mampu memupuk rasa cinta terhadap spesies hampir pupus ini.
Berpunca dari banjaran pantai timur, Sungai Terengganu dengan panjang kira-kira 17 km terletak di hulu Terengganu. Ia adalah habitat utama tuntung sungai di negeri ini. Ia antara lokasi yang dipilih oleh Jabatan Perhilitan bagi membebaskan anak-anak tuntung sungai yang sudah layak untuk kembali menjalani kehidupan di habitat asalnya. Setiap tahun, anggaran 800 telur tuntung akan menetas di Pusat Konservasi Tuntung Bukit Paloh. Kemudian, kesemua anak tuntung yang mencecah usia setahun yang dikira sudah cukup matang untuk berdikari akan dilepaskan ke habitat asal. Tak ke sini, betul? Betul ke ada saya? Okey. Bye. Oh, laju. Setelah meluangkan kehidupan di dalam kolam selama setahun, kini tiba masanya untuk anak-anak hidupan air tawar ini berdikari dan berhadapan dunia realiti penuh dengan cabaran. Manakala usaha murni individu-individu untuk mengekalkan kewujudan tuntung sungai tidak akan terhenti di sini. Semoga segala penat lelah mereka terbalas dengan kemanisan apabila suatu hari nanti reptilia bercengkerang ini mampu untuk hidup bebas di bumi yang dikongsi bersama tanpa sebarang ancaman rakus dari makhluk yang bernama manusia. Sejarahnya bermula seawal tahun 1909 lagi. Lebih sekurun lamanya, ia menyumbang kepada pembangunan negara bangsa. Hari ini, Jabatan Kimia Malaysia ialah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Terdapat 4 pusat di bawah Jabatan Kimia Malaysia. Pusat Analisis Sains Forensik adalah salah satu daripadanya. Setelah 2 dekad berkhidmat, Nur Aidora Saidon antara ahli kimia paling berpengalaman di jabatan ini. Cara ringkasnya lah kan, segala apa yang kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, ya, dan keselamatan kita, kesemuanya dianalisis di Jabatan Kimia Malaysia. Bersama pasukan ahli kimianya, Nur Aidora sentiasa membantu agensi berkaitan menyelesaikan pelbagai kes, antaranya kes kebakaran Darul Ittifaqiyah, penemuan kubur besar Wang Klian, MH17 serta kes pembunuhan Kevin Moraes. Bahagian DNA forensik berada di bawah Pusat Analisis Sains Forensik yang juga menempatkan bahagian narkotik, bahagian toksikologi, bahagian kriminalistik dan bahagian pemeriksaan dokumen. Di bahagian DNA forensik inilah analisis bahan bukti biologi seperti kes bunuh, rogol, pergaduhan, pengenalpastian mayat serta penentuan nasab ibu bapa dan anak dijalankan. Peranan bahagian DNA forensik bukan sekadar menawarkan khidmat kepada agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia sahaja. Pasukan ahli kimia antara wira yang tidak didendang apabila menawarkan sedikit kelegaan kepada ibu bapa dan keluarga mangsa kebakaran Darul Ittifaqiyah.
Kebakaran itu telah menghanguskan identiti fizikal 23 orang mangsa sehingga ibu bapa sendiri tidak mampu mengenal pasti mayat anak masing-masing. Ada 23 orang individu dan kita kena padankan kepada 23 keluarga. Dan ini semua perlu dilaksanakan dalam masa 24 jam, malah kurang daripada 24 jam. Bahagian DNA Forensik Jabatan Kimia menerima spesimen yang disampaikan secara berperingkat oleh PDRM daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjalankan postmortem. Kita nak dapatkan profil daripada sampel tulang dan kita mempunyai 23 sampel tulang yang mana kita perlu buat analisis dengan cepat. Sampel tu masih lagi alhamdulillah fresh. Itu juga membantu kami lah dapat menyelesaikan kes tu dalam masa yang singkat. Bahagian DNA Forensik Jabatan Kimia juga telah menerima spesimen tulang untuk dianalisis bagi merungkai misteri kubur besar Wang Kelian Perlis. Seperti mangsa kes kebakaran Darul Ittifaqiyah, mayat-mayat yang ditemui dalam kubur besar Wang Kelian ini juga dikenal pasti melalui sampel tulang. Sekalipun telah lama terdedah kepada elemen semula jadi, sampel tulang femur adalah pilihan paling ideal kepada ahli kimia bagi mendapatkan profil DNA. Tulang femur yang diambil di bahagian peha ini adalah dikategorikan sebagai tulang yang keras, yang mana DNA adalah diawetkan dengan kehadiran kalsium sebab dia tulang keras kan. So bila tulang keras ni dia susah untuk mengalami degradasi, maka DNA tu boleh disimpan lama. Dan bila disimpan lama, ianya sesuai untuk diambil bagi menjalankan analisis DNA. Setiap spesimen akan melalui proses analisis yang tertentu, pengekstrakan, kuantifikasi, amplifikasi, electrophoresis atau next-gen sequencing. Yang paling penting, pertama, tulang tersebut kita kena bersihkan. Bersihkan sampai bersih betul. Kemudian kita hanya gunakan dalam 10 gram sahaja. Dan tulang ni tadi yang kita tengok keras tu, kita akan gunakan liquid nitrogen untuk hancurkan dia sampai bentuk debu. Bila dah bentuk debu ni nanti barulah kita boleh asingkan DNA yang diperlukan dengan bahan-bahan lain yang tidak diperlukan. Supaya DNA ni tadi bersih, dapatlah kita ikut proses yang seterusnya lah, kuantifikasi, amplifikasi, electrophoresis bagi mendapatkan profil DNA. Setelah langkah pengekstrakan sampel dibuat, proses kuantifikasi dan amplifikasi perlu dilakukan. Kit yang digunakan mempunyai bahan untuk mengesan DNA manusia spesifiknya dan mengukur kepekatan DNA dalam sampel secara kuantitatif. Kepentingan untuk mengetahui kepekatan DNA dalam sampel adalah untuk menunjukkan kehadiran DNA dan membantu menghasilkan profil manusia yang ideal bagi proses amplifikasi dan electrophoresis. Proses amplifikasi bertujuan untuk menggandakan salinan DNA bagi memudahkan analisis seterusnya. Teknik yang digunakan dalam stage ini adalah PCR iaitu polymerase chain reaction. Selepas saya masukkan sampel dan kit dalam tube, saya akan masukkan tube tersebut ke dalam thermocycle. Alat thermocycle itu akan ada proses untuk menggandakan salinan DNA kepada berjuta salinan. DNA amplification ni tadi, ya, bila kita dah tahu berapa DNA yang ada, DNA ni nanti kita akan memperbanyakkan pada tempat-tempat yang unik untuk setiap individu. So setiap individu ni semuanya berlainan. Tak ada yang serupa kecuali kembar seiras. So DNA amplifikasi ni memang adalah khusus. Satu dunia pun menggunakan sistem amplifikasi yang sama. Okay?
Seterusnya, kita akan dapatkan profil DNA menggunakan sistem elektroforesis. Bahagian DNA Forensik Pusat Analisis Sains Forensik Jabatan Kimia Malaysia turut memainkan peranan penting selepas berlakunya tragedi MH17. Yusra berkata siasatan mendapati bahawa MH17 terbang secara normal sehingga pada waktu kejadian apabila pesawat itu melintasi ruang udara timur Ukraine. Kesemua 298 penumpang dan anak kapal terkorban. Di pihak Belanda, sampel diambil daripada mangsa lah. So ada yang diambil daripada cebisan tulang, ada lagi daripada cebisan daging, ada juga yang diambil daripada kesan darah yang dijumpai. So ianya bergantung kepada keadaan sampel pada masa tersebut lah. Uniknya kes MH17 ni, dalam masa 3 hari 3 malam tu kami membantu KKM turun padang tolong ambil sampel. Kami bawa balik ya dan buat analisis. Analisis tu kita buat terus ya tanpa henti. Berikutan tragedi MH17, pasukan ahli kimia telah berusaha mengumpulkan 117 spesimen darah waris-waris bagi mendapatkan profil DNA masing-masing. Ia kemudiannya dipadankan dengan profil DNA mangsa yang diperolehi oleh pihak Belanda untuk menentukan identiti atau kewarganegaraan setiap mangsa tragedi itu. Berkat kerja berpasukan, dalam masa yang singkat, kesemua profil DNA waris berjaya dikumpulkan. Bagi beliau, tragedi seperti MH17 atau kebakaran Darul Ittifaqiyah menguji lebih daripada kemahiran analisis di makmal. Bahkan, ia menuntut keikhlasan dan empati pasukan ahli kimia. Kita kena mengenal pasti setiap satu mangsa, ya. So bila dalam kes ini tak dapat kenal pasti daripada muka, daripada gigi ataupun decap jari, so analisis DNA merupakan pilihan yang terbaik. Kita semua ada keluarga kan. Selagi kita tidak dapat balik ahli keluarga kita, kita tak akan, orang kata, tenang. Satu kehilangan yang amat besar. Kita lihat waris dalam keadaan lost kan, dia pun tak tahu apa yang berlaku. Tugas ni tak mudah. Bukan hanya dalam kes MH17, malah dalam kes-kes seharian. Prinsip yang paling utama, ikhlas. Kedua, kita nak cepat supaya kita pun tak nak pegang mangsa lama. Kita nak pulangkan mangsa kepada family agar ianya dapat diuruskan dengan sempurna. Dan pihak family insya-Allah dapat, orang kata, move on. Pusat Analisis Sains Forensik Jabatan Kimia Malaysia telah menyaksikan kemampuan pasukan ahli kimianya di bahagian DNA forensik ketika mereka mengendalikan kes pembunuhan Kevin Moraes.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman mati terhadap 6 lelaki selepas didapati bersalah membunuh timbalan pendakwa raya Dato' Anthony Kevin Morais yang mayatnya ditemui di simen dalam tong dram 5 tahun lalu. So kita mengharapkan kesan DNA Surih sahaja untuk orang kata menyambung cerita apa yang berlaku dan macam mana kita nak mengatakan orang tu terlibat. So itu yang cabaran utama sebab mendapatkan profil DNA daripada kesan DNA Surih dan kesan DNA Surih namanya pun Surih. So trace kan. So nak dapat tu susahlah sebab DNA amat sedikit. Pembuktian profil DNA suspek melalui DNA Surih yang telah dianalisis di makmal ini menyumbang kepada penyelesaian kes Kevin Morais. Kesan DNA Surih adalah kesan DNA yang terhasil daripada sentuhan, daripada peluh kita, daripada air liur kita, ya, yang mana memang kita takkan nampak daripada mata kasar. Contoh, di collar baju, tempat kita punya leher kena dengan collar baju, dekat situ memang ada DNA Surih. Cermin mata, ataupun kalau macam contoh kita pegang di kerusi, ya, dalam masa kita pegang tu secara tak langsung kita akan meninggalkan DNA kita di situ. So ianya menggunakan prinsip lokat, iaitu setiap sentuhan meninggalkan kesan, ya. Bagi pasukan ahli kimia, ia suatu pencapaian apabila DNA Surih berjaya dikesan pada sampel itu. Kita akan kikis permukaan di mana kita tahu bersentuhan untuk mendapatkan DNA yang akan ada pada permukaan tersebut. Fiber baju dan juga kertas tadi akan menjalani proses extraction di mana ia akan menjalani proses automasi. Tiada penggunaan manual, semua akan dijalani dengan teknik robotik. So di sini DNA ini akan dicampurkan dengan satu larutan khas yang akan memecahkan sel-sel dan kemudian akan kita letakkan satu magnet khas yang mana magnet ni akan melekat spesifik pada DNA. So magnet ni akan ditarik keluar dan akan menghasilkan satu larutan DNA yang bersih dan clean. Dan seterusnya dah dapat DNA tu kita ekstrak. Kita nak tahu ada ke tak ada sebab DNA ni tak nampak kan. Okay, dia sangat-sangat kecil tak nampak. So kita buat pula DNA kuantifikasi. Kita nak tahu berapa DNA ada ke tak ada kan. Kemudian bila kita dah tahu ada, kita akan buat proses DNA amplifikasi. Tujuan amplification adalah untuk menggandakan salinan DNA supaya sampel tersebut dapat dianalisis selepas ini. Dalam proses ini, seunit DNA mampu digandakan hingga ke ratusan juta unit bagi membolehkannya dikesan melalui teknik khas. Profil DNA hanya akan diperolehi setelah DNA yang digandakan salinannya itu menjalani proses elektroforesis. Elektroforesis merupakan satu teknik yang digunakan untuk menjana satu profil DNA yang unik bagi seseorang individu. Apa yang terpapar di skrin sekarang adalah merupakan profil DNA yang telah dihasilkan yang mana dikenali sebagai elektroferogram lah. Dan profil DNA ini digunakan untuk perbandingan untuk semua kes-kes forensik seperti kes daripada Kevin Morais, MH17 yang mana spesimen darah waris dihantar, kes daripada Darul Ittifaqiyah yang mana sampel-sampelnya juga dihantar untuk perbandingan yang mana ia melalui 4 langkah analisis iaitu extraction, pengekstrakan DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi serta elektroforesis yang mana keputusannya adalah seperti yang dijanakan sekarang iaitu elektroferogram. Untuk mendapatkan profil DNA daripada sampel tulang, spesimen itu perlu dijadikan debu terlebih dahulu dengan menggunakan cecair nitrogen serta mesin khas. Freezer mill ini akan menggoncang sampel tulang yang disejukkan pada suhu di bawah paras beku iaitu negatif 196 darjah Celsius. Debu tulang yang diperolehi akan diekstrak bagi mengeluarkan DNA. Melalui proses kuantifikasi, amplifikasi dan elektroforesis, profil DNA akan terhasil.
Bagi kes-kes yang melibatkan wang kelian, proses kerjanya sedikit berbeza yang mana ianya melibatkan next generation sequencing. Penggunaan NGS ini adalah dapat dilihat dalam kes OPS wawasan iaitu pada tahun 2015 di mana sebanyak 139 kubur dijumpai di wang kelian. Pada masa itu sebanyak 119 sampel tulang dan 3 sampel gigi dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Daripada sampel tersebut, apa yang kita tengok adalah yang pertama, adakah sampel tulang ini adalah berasal daripada manusia sebab keadaan tulang tu pun dah tak sempurna kan. Yang kedua, jantinanya adakah lelaki atau perempuan. Yang ketiga, adakah tulang ni daripada kubur yang sama tu adalah daripada individu yang sama ataupun pada satu tempat tu terdapat beberapa individu dimasukkan ke dalam satu kubur. Dan yang terakhir sekali, maklumat tambahan adalah kita cuba untuk mengenal pasti sampel-sampel ini adalah berbangsa apa. Untuk menyesuaikan penggunaan NGS ini di Malaysia, so kami kumpulkan reference daripada 3 major etnik di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, dan kami plotkan mengikut bangsa masing-masing. Kita kena buat dulu database penduduk Malaysia dan juga kita kena lihat juga taburan penduduk Melayu Malaysia, Cina Malaysia dan India Malaysia. Okay, dan bila kita dah ada pola taburan dan juga database penduduk Malaysia, barulah kita boleh lihat kepada profil-profil unknown supaya ianya dapat dibandingkan dengan profil Malaysia tadi. Untuk kes wang kelian hanyalah melibatkan 106 profil unknown. Tak ada waris, tak ada suspek. Bagi melihat mengetahui asal-usul, kita terpaksa melihat kepada 233 tempat pada DNA tersebutlah. So ini rumit dan teknik ini memang digunakan khusus bagi kes-kes yang tiada orang kata sampel rujukan. Selari dengan masa, mereka sentiasa komited menyediakan perkhidmatan kimia analisis dan sains forensik yang efisien bagi menjamin kesejahteraan hidup rakyat meneruskan legasi yang cemerlang.